In a time of darkness and greed, it is your light that we need. You came to teach us how to live. Muhammad, Ya Rasulullah, you were so caring and kind. Your soul was full of light. You are the best of mankind. Muhammad, khairu khalqillah. Sallu ala Rasulillah, Habib al-Mustafa. Peace be upon the messenger, the chosen one. From luxury you turned away, and all night you would. Muka surat 693. Auzubillahi minasyaitanir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awaslah kamu jangan menjadi orang yang suka mencela atau suka memuji atau suka menghina atau berlagak mati. Berlagak mati ialah menggantungkan diri pada lain orang dan tidak mahu bekerja. Jadi Nabi SAW dia kata awas. Awas ni ditujukan kepada kita lah. Awas, berhati-hati, berwaspadalah kamu. Jangan jadi orang yang suka mencela. Benda-benda yang kita kena jaga. Nabi sebut ni, bila sebut Nabi sebut awas, waspadalah kamu daripada menjadi orang-orang yang kita akan sebut nanti ni. Bermakna perangai manusia ni dia, kalau kita tak berwaspada, sifat dan perangai ni mari pada kita. Walaupun kita mari surau masjid, tapi kalau kita tak berwaspada, berwaspada di sini ataupun awas yang dimaksudkan di sini ialah berhati-hati, beringat. Ya tak? Kita lalu atas jalan raya, dia tulis awas, lepas tu gambar jalan licin. Maknanya berhati-hati, berwaspada, beringat. Depan ini ada kawasan, kalau hujan tu itu kawasan licin. Ya, beringat. Dia suruh beringat je lah. Kalau tak ada gambar tu, mungkin kita pakai lutu je. Hujan mari ke, hujan renyai-renyai mari ke, kita redah je. Tapi bila dia ada gambar awas tu, maknanya apa dia? Kita beringat, slow sikit. Kalau ada hujan turun. Begitulah juga dengan Nabi. Bila dia kata beringat, dia kata apa yang kena beringat, kamu jangan jadi orang yang suka mencela. Itu nombor satu. Mencela orang ni tuan-tuan, ialah mencela ni seolah-olah kita rasa kita ni perfect dah, kita elok dah. Bila mari perasaan kita elok, kita tengok orang lain tak elok, habis kita jadi suka mencela. Sebab tu elakkan daripada mencela. Hatta kepada orang kafir pun Nabi larang. Dan mencela mak bapak orang kafir ke, ataupun sembahan berhala orang lain, jangan cela. Sebab apa dia? Pertama, bukan maknanya benda tu baik. Berhala yang dibuat oleh manusia, disembah oleh manusia kafir tu bukan baik. Tapi Nabi larang jangan cela. Pasal kalau kamu cela, dia akan cela Tuhan kamu pula. Tuhan kita confirm dah baik. Tuhan dia tak baik. Tapi kalau kita cela Tuhan dia, maka dia akan cela Tuhan kita. Agama dia tak baik, confirm tak baik, Buddha ke Hindu. Tapi jangan hina agama dia. Sebab dia akan hina agama kita. Bila hina agama kita, kita hina agama dia, maka berlakulah krisis dan pergaduhan.
Ia kita saling hormat menghormati. Kalau kita rasa betul, bukan cara hina, kita terangkan pada orang lain. Kepada orang yang kita rasa tak betul, kita terangkan. Lama-lama dengan tepat dengan hidayah Allah Ta'ala mari, jadilah dia akan masuk Islam. Semalam ada satu orang mari kedai restoran saya, India. Dia ni perangkat imam, imam. Kalau di Pahang, sebab dia kenal saya, mari jalan sini, perangkat imam. Tapi dia punya watak dia, tuan-tuan, Allah Rabbi. Dia tak tahu dia hantar orang Mekah. Dia kaya. Dia hantar orang ke Mekah, umrah lah, berkaji. Tak kurang 2 orang dia ni. Dia duduk kat ni lah, saya jerantut, dia penjerantut juga lah. Dan dia mula-mula mengenali saya tu, dan saya cuba, bila dia kenal, dia tanya apa Islam, apa benda, kita terang. Tapi oleh kerana dia taraf imam tu, menyebabkan apa yang kita terangkan pada dia tu, dia mudah faham, dia masuk dalam kepala dia. Kan? Time raya haji, time raya haji, dia korban lembu. Lembu tu bukan Tuhan dia. Kita jangan kata lembu Tuhan dia. Dia marah, dia tak betul. Orang Islam cakap itu lembu Tuhan orang India, dia kata itu tak betul. Bukan Tuhan orang India. Lembu ni dia kata satu makhluk Tuhan yang Tuhan buat cukup mulia di atas muka bumi ini. Itu saja. Oleh kerana mulianya dia, maka kita buat dia tu macam Tuhan. Bukan Tuhan dia kata. Tuhan dah. Kita hormat dia kerana dia bagi susu. Susu je. Hormat dia kerana susu. Dan baru ni saya tahun lepas saya dijemput untuk membentang dalam satu seminar silang budaya. Jadi saya mewakili belah grup Islam, dan kita panggil grup Cina. Tapi dia ni, yang Cina ni dah masuk Islam, dan saya tak pernah datang sini, Ang Wang Seng. Walaupun dia dah masuk Islam, tapi kita minta dibentang budaya Cina. Dan satu orang lagi Kumuta, itu masih Hindu lagi. Jadi bentanglah, dia bentang bahagian Hindu, India, dan yang Ang Wang Seng Cina dan juga agama Buddha, dan saya bahagian Islam. Bentang semua ada. Jadi banyak maklumat yang kita dapat. Jadi nak cerita, dia kata lembu, dia kata memang confirm lah, lembu bukan Tuhan. Cuma kita menghormati saja, sebab dia memberi, kata orang, manfaat yang banyak kepada kehidupan kita menerusi susu dia. So daging dia kita tak makan. Baik, dia, tapi walaupun begitu dia hormat, tetapi bila time yang kawan ni, bila time raya haji, dia bagi duit, dia tak bagi lembu lah. Dia kata okey, ambil duit, buat korban. Carilah siapa-siapa nak korban. Umrah tiap-tiap tahun. Tahun depan ni saya kata bagi 2 orang boleh tak? Dia kata boleh doktor, bagi tahun depan. Saya minta tahun ni 2 orang. Dia kata tahun ni dah ada orang lain. Sebelum ni saya recommend 1 orang, dia bagi 1 orang. Tahun depan saya kata saya nak juga 2 orang, kata. Okey, tahun depan dia kata. Bukan untuk saya lah, ada 1 orang yang miskin, yang tolong agama Allah Ta'ala banyak tapi miskin. Saya kata saya nak hantar juga ke Mekah. You nak bagi berapa, you bagi. Tapi dia bagi full. Dia bagi full. Kalau 6,000 ya. Jadi nak cerita, tuan-tuan, dalam kes ni kita kena saling menghormati. Kalau kita duk asyik cerca, walaupun orang kafir, dia akan cerca kita pula. Kita terang. Semalam lagi dia datang ke kedai tu, dia cerita, apalah ini orang Islam, dia kata. Ini bekas Perdana Menteri pun tak ada betul, dia kata. Pasal apa? Dia kata, apa pasal itu Hudud pun tak mau. Dan dia cerita dia argue dengan satu orang India Hindu yang lain. Dia argue tentang hudud lah maknanya, tapi saya tak nak cerita panjang itu. Nak ceritanya, bila kita menerangkan Islam, dia boleh terima dan dia pula defend Islam. Tinggal lagi tunggu hidayah je mari. Hidayah mari, kena terus.
Masuk Islam lah dia. Dan dia pun sebut kat saya selalu sebut kat dia, bila you nak masuk Islam. Sebab dia bercakap tuan-tuan, dia boleh kata itu bekas Perdana Menteri Dia cerita semalam lah, dia jemput satu ceramah. Itu tak belajar fardu ain lah, dia kata. Dia boleh cakap lagu tu. Ya. Masih lagi dia cakap, kalau orang Islam dikenakan hukum hudud yang mencuri, hak kafir tak kena, hak Islam kena, habislah kudung tangan orang Islam. Kan? Keluar sekabah kan? Tak cerdik kan? Dan dia kata tak cerdik itu pandangan. Maknanya orang Islam ramai mencuri lah. Kan? Bukan nak suruh mencuri, dia kata nak suruh orang jangan mencuri, itu hudud. Dia cerita kat kita pula dah. Cepat dia faham jadi cela mencela ni jangan. Yang keduanya apa dia? Suka muji lebih pun tak boleh tak? Berlebihan dalam memuji manusia. Ini kadang-kadang, yelah ini tak banyaklah berlaku, tapi mencela ni saya tengok banyak di kalangan kita. Suka mencela orang tu sesama Muslim, apa tu orang kafir ke. Macam baru ni ada satu orang lawyer mati, ahli parlimen apa benda, jelutong ke apa benda, keluar dalam Facebook, ahli politik yang lawan kata ini macam-macam lah kata, menentang hudud. Dia tak tahu orang Islam bersiapa-siapa menentang hudud. Saya selalu sebut penentangan hudud ni, saya tak pelik orang kafir menentang hudud, sebab dia tak faham, dia orang kafir. Sebagaimana kita tak pelik kalau anjing gigit kaki manusia. Pelik apa? Anjing gigit kaki manusia. Hak kita peliknya orang Islam ni yang menentang hudud. Sebagaimana peliknya kita orang gigit kaki anjing. Itulah dia lebih kuat. Di Terengganu dah persidangan minggu lepas. Semua wakil rakyat yang ada dalam Dewan Undangan Terengganu Islam lah ke? Tolak hudud. Tuan-tuan nak kata apa kakak? Jadi jangan duduk katalah tengok dia tu kafir, tolak. Lepas tu hina pula dia dah mati. Tak boleh. Itu bukan ajaran Islam. Awak sendiri yang Islam tu pun, geng awak yang Islam pun tolak. Semalam pun dah ada announcement daripada PM kita. PM kita Islam. Dia kata tak boleh. Dan satu orang lagi yang Kulai punya, Johor, terus terang dia kata kita akan tolak hudud. Melayu. Kenapa orang Melayu tidak bising? Duk bising orang kafir. Sebagaimana kita bising anjing gigit kaki manusia. Tak betul lah. Habis masa je kita. Kita sepatutnya bising bila ada manusia gigit kaki anjing. Sebagaimana orang Islam sekarang ni menolak hudud. Itu yang kita kena bising Baik. Atau suka menghina. Menghina. Dia mencela, menghina ni tuan-tuan. Ada satu kes malam, ada satu orang hamba Allah Ta'ala, dia mari kedai saya, borak dengan dia. Dia kata perangai, dia kata kadang-kadang serupa je. Dia kata orang surau masjid. Dia mula dah. Dia sudah maknanya orang panggil, bukan maknanya dia bukan menghina, dia macam komplain lah, komplain. Dia kata Ana, dia kata sibuk, dia kata kadang-kadang sekali-sekala mari surau. Dia duduk area ni je, tapi saya tak nak cerita area surau mana. Bila kita mari, dia kata orang surau, dia kata macam perli kita. Mimpi apa pula mari? Semalam mimpi apa? Macam yang saya cerita lah. Bila ada orang mari jangan-jangan sekali, orang tu kita nampak gaya macam selekeh, koman, tak bukan ahli surau, tiba-tiba mari je, kita berkata patut nak hujan hari ni. Semua ayat-ayat ni tuan-tuan, ayat yang menyebabkan orang jauh daripada Islam. Yang celupar sangat mulut kita tu kenapa? Sebab tu saya selalu sebut, Islam ini menjadi jauh daripada manusia adalah kerana Tok Imam, Tok Bilal, ahli surau, ahli masjid, ustaz, tok guru tak jaga mulut. Tu je. Tak jaga mulut. Hak tok imamnya, hak ustaz ke tok guru, tanya dia ceramah tak jaga mulut, orang lari. Duk mengata terangkan Islam. Terangkan Islam yang sebaiknya. Lepas tu orang nak mari, marilah. Lepas tu kalau orang tak nak mari, jangan duk marah, biarlah. Kemampuan kita setakat tu, kita boleh menerangkan. Jadi dia kata Hana, dia kata bila kena lagu tu tak pergi dah, dia kata. Kawan tu cerita, dia kata bila kita pergi je, mimpi apa semalam?
Kena ayat tu dia kata pedih kata. Kan? Seolah-olah kita ni bukannya nak pergi surga. Kita nak pergi surga dia kata. Tapi jangan duk sebut ayat tu dia kata. Ya. Okey. Dan akhir sekali berlagak mati. Berlagak mati ni apa maksud dia? Iaitu dia kata menggantungkan diri pada lain orang dan tidak mahu bekerja. Ini orang berlagak mati. Seolah-olah tangan lumpuh. Hak mari minta derma tu tangan cantik. Saya selalu pesan kalau ada orang yang buat kerja jual apa-apa, tuan-tuan belilah. Macam jual tisu, beli. Kita pun nak pakai kadang-kadang tisu kecil tu bagus, simpan. Time kahak ada ke apa ni, bersin ke apa benda, boleh pakai. Kalau kita pergi yang Prima Sri Gombak ni, dia ada orang jual keropok. Jual keropok ni saya itu sikit lah. Beli, tapi beli-beli kita tak makan, tak makan lagi. Lepas tu pergi minum lagi, ada orang jual keropok lagi. Yang itu kita beli sekali pun tak apa dah. Mudah-mudahan Tuhan raikan kita, bagi pahala pada kita kerana niat kita nak tolong. Dia ada jual keropok ke apa benda, barang-barang yang duk pergi kat meja bila kita minum. Tuan-tuan belilah, tolong dia. Dia berusaha untuk cari makan. Kalau kita tak raikan dia, nanti Tuhan hantar orang yang mencuri rumah kita pula. Lagi dahsyat. Ataupun Tuhan hantar, Tuhan bagilah apa-apa masalah pada kita yang menyebabkan kita kena keluar juga duit. Jangan duduk maknanya herdik orang-orang yang menjual barang-barang untuk cari makan itu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum wa li jami'il muslimina wal muslimat al-ahya. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah. InsyaAllah lepas Jumaat nanti ataupun mungkin sebelum Jumaat, tuan-tuan tengoklah tender untuk nak PA sistem kita ni kita akan keluarkan. Boleh ambil borang, kita bagi tempoh sampai hari Ahad je. Lebih kurang 9 hari. Jadi kok ada kawan-kawan yang ada kemahiran tentang PA sistem, tuan-tuan boleh ambil. Tolong ambil untuk dia, lepas tu dibagi harga. Kena hantar sebelum hari Ahad minggu depan. Kita nak buat secepat mungkin kerana nak kejar puasa. Wallahu a'lam.